Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya nak bercerita seberingkas berkenaan dengan segak. Apa itu segak? Segak adalah Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan, sebuah program yang dilaksanakan di seluruh sekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Mari kita lihat sedikit pengenalan berkenaan dengan segak. Segak adalah sebuah program yang direka khas dengan bantuan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengukur kecergasan fizikal murid. Program segak ini juga dilaksanakan hanya 2 kali setahun, iaitu pada bulan Mac dan juga bulan Ogos. Program segak ini mula dilaksanakan pada tahun 2008 dan masih dikekalkan sehingga hari ini. Program segak ini dilaksanakan terutamanya kepada murid umur 10 tahun sehingga 17 tahun, iaitu murid darjah 4 sehingga tingkatan 5. Mengapa murid-murid di semua sekolah di seluruh Malaysia perlu melaksanakan ujian segak? Ujian segak ini penting agar murid itu peka, maklum dan amalkan gaya hidup sihat yang optimum. Terdapat 3 objektif utama dalam pelaksanaan ujian segak. Yang pertama adalah untuk mengukur dan merekod tahap kecergasan fizikal kendiri. Seterusnya, menganalisa dan menafsir kecergasan fizikal kendiri. Dan yang ketiga adalah untuk merancang dan membuat tindakan susulan untuk meningkatkan tahap kecergasan fizikal pelajar. Bagaimanakah pelaksanaan ujian segak? Ujian segak hanya memakan masa selama 1 hari sahaja dan tidak boleh lebih. Seterusnya, ujian segak ini perlu dilakukan secara berurutan mengikut saranan yang telah ditetapkan. Ketiga, prosedur dan teknik adalah sesuai dengan janji dan sama ada lelaki atau perempuan, keupayaan murid dan peralatan ujian. Bagi mereka yang berkeperluan khas seperti pelajar kelainan upaya, mereka tidak perlu mengambil ujian segak. Dan yang terakhir iaitu segak mempunyai 5 bateri ujian. Terdapat 5 bateri ujian segak. Yang pertama adalah mengukur indeks disimpadan atau body mass index. Kedua, naik turun bangku selama 3 minit. Ketiga, tekan tubi bagi pelajar lelaki dan tekan tubi ubah suai bagi pelajar perempuan. Keempat, ringkuk tubi separa dan yang terakhir adalah jangkauan meluncur. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan aktiviti segak berjalan dengan lancar? Yang pertama, guru-guru perlu memberikan taklimat pelaksanaan kepada murid-murid yang akan melakukan aktiviti segak. Kedua, murid-murid tersebut perlu diambil BMI-nya terlebih dahulu. Seterusnya, murid-murid perlu 1, 2, 3 action. Apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk memastikan ujian segak atau aktiviti segak berjalan dengan lancar? Yang pertama, guru-guru perlu memberikan taklimat pelaksanaan kepada semua murid yang akan melakukan aktiviti segak. Kedua, murid-murid tersebut perlu diukur BMI-nya terlebih dahulu. Kemudiannya, mereka akan melakukan senaman renggangan sebelum dan selepas aktiviti segak. Keempat, murid perlu melaksanakan semua bateri segak secara berurutan tanpa melangkau apa-apa aktiviti yang telah disarankan. Kelima, guru perlu membimbing murid semasa aktiviti segak seperti membuat demonstrasi terlebih dahulu. Keenam, isi borang segak yang telah diberikan dan bagi pelajar yang lemah, mereka perlu merancang plan intervensi. Ketujuh, dapatan segak perlu dimasukkan ke dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Dan yang terakhir, dapatan segak itu akan dianalisis, kemudiannya diserahkan kepada penjaga mereka. Hai semua, sebelum memulakan ujian segak,
kita perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan oleh indeks jisim badan atau lebih dikenali sebagai BMI. BMI adalah pengukuran yang digunakan bertujuan untuk mengukur komposisi badan dan melibatkan ukuran tinggi dan berat. Jadi, peralatan yang kita gunakan adalah pengukur tinggi dan penimbang berat. Sebelum kita menggunakan alat ini, kita perlu untuk mengetahui prosedur yang betul untuk menggunakannya. Bagi prosedur mengukur tinggi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah berdiri tegak dan pandang lurus ke hadapan. Kemudian, kita haruslah memastikan kedua-dua tapak kaki menapak pada alas pengukur ketinggian. Kemudian, pembantu menggerakkan palang pengukur ketinggian ke atas kepala dan akhir sekali, pembantu membaca ukuran secara pandangan selari pada senggatan itu. Seterusnya, bagi prosedur menimbang berat badan pula ialah langkah pertama dengan memastikan jarum penunjuk penimbang berada pada angka 0 kg sebelum mengambil bacaan. Barulah bacaan tersebut tepat. Langkah kedua adalah berdiri tegak di tengah-tengah penimbang, seterusnya pandang lurus ke hadapan. Dan yang terakhir, pembantu membaca ukuran secara pandangan selari dengan jarum penunjuk. Seperti yang dapat kita lihat pada paparan skrin, ini adalah contoh borang segak yang digunakan di sekolah untuk mengisi data ujian murid. Borang ini dipegang oleh guru pendidikan jasmani sekolah. Akhir sekali, dengan adanya nilai tinggi dan berat, kita boleh mengira BMI menggunakan formula berat badan bahagi tinggi kali tinggi. Pastikan unit yang digunakan adalah betul dan jadual tersebut adalah pengkelasan indeks jisim badan bagi murid lelaki dan perempuan. Jadi, saya akan menceritakan panduan naik turun bangku. Tujuan naik turun bangku ini adalah untuk menilai daya tahan kardiovaskular. Tahap umur untuk melakukan naik turun bangku ini ialah 8 tahun hingga 17 tahun. Alatan dan kemudahan untuk ujian naik turun bangku ini ialah bangku dengan ketinggian 31 hingga ke 35 cm, jam randik, borang skor dan rakaman atau metronom. Cara naik turun bangku adalah penguji akan memberikan isyarat mula. Kemudian, murid akan melakukan pergerakan naik turun bangku di mana kaki yang pertama naik diikuti kaki kedua. Kaki yang pertama akan turun dahulu dan diikuti dengan kaki kedua. Urutan naik turun bangku adalah naik-naik, turun-turun. Telapak kaki mesti memijak permukaan bangku dan permukaan lantai. Murid diminta untuk melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronom dengan kadar 96 detik seminit selama 3 minit tanpa berhenti. Jika murid tidak menamatkan ujian selama 3 minit tak berhenti, tiada skor untuk murid berkenaan. Cara pemakahan ujian. Selepas tamat, murid dikendaki duduk serta merta. Selepas 5 saat, guru atau murid hendaklah mengira kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi diambil dalam jangka masa 1 minit, di mana jika denyutan nadi itu 70 dan ke bawah, maka skornya adalah 5. Jika denyutan nadinya 71 hingga 91, skornya adalah 4. Jika denyutan nadinya 92 hingga ke 112, maka skornya adalah 3. Jika denyutan nadinya 113 hingga 133, skornya adalah 2 dan diikuti dengan skor 1. Untuk skor lulusan ujian naik turun bangku 3 minit ini, seperti yang kita lihat dalam borang ini adalah skor yang 1 amat lemah, ia perlu diperbaikikan lagi, dan skor yang kelima adalah
dalam prestasi yang baik. Hello, Assalamualaikum. Pada video kali ini saya ingin membentangkan bagaimana pelaksanaan ujian SEGAK di dalam tekan tubi bagi lelaki dan tekan tubi bersuai bagi perempuan. Antara kemudahan atau peralatan yang digunakan oleh pelajar adalah dataran. Yang kedua adalah tilam senaman. Kemudian peralatan yang digunakan adalah jam randik. Dan akhir sekali adalah borang SEGAK. Untuk pengurusan ujian, murid perlu memakai baju kelengkapan sukan. Bagi lelaki, baju hendaklah ditain dan perempuan pula perlu masukkan tudung ke dalam baju mereka. Yang pertama adalah ujian tekan tubi. Ia untuk mengukur daya tahan otot tangan dan bahu. Murid A perlu membuka tangan sehingga selara bersamaan bahu, manakala murid B perlu mengira dan melihat jam rindik dalam tempoh seminit dan berapa kiraan yang telah dibuat tekan tubi oleh murid A. Selepas murid A menyelesaikan tekan tubi, murid B perlu melakukan tekan tubi dan murid A perlu merekodkan ia. Yang kedua adalah tekan tubi ubah suai. Ia untuk mengukur tahan otot, tangan dan bahu. Pelajar A hendaklah meletakkan lutut pada bahagian lantai dan membuka tangan setara dengan keluasan bahu. Manakala pelajar B merekod dan mencatat tekan tubi yang dihasilkan oleh pelajar A. Dan kedua-dua skor ujian diambil berdasarkan atas kemampuan murid dalam masa 1 minit. Jika murid tersebut tidak mampu meneruskan ujian, maka ujian akan dihentikan. Untuk cara merekod borang SEGAK, guru telah memberikan borang SEGAK kepada murid untuk murid merekod berapa jumlah tekan tubi ataupun tekan tubi ubah suai yang dihasilkan oleh murid. Oleh itu, murid-murid perlu mengisi berapa jumlah yang dihasilkan melalui ujian tersebut. Selepas itu, guru hendaklah memberi skor ke atas bilangan ulangan tekan tubi ataupun tekan tubi ubah suai yang dihasilkan oleh murid-murid mengikut panduan ujian SEGAK. Akhir sekali, aktiviti SEGAK yang akan dilakukan adalah jangkauan meluncur. Pertama sekali, kita harus mengetahui tujuan kita melakukan jangkauan meluncur. Ia dilakukan untuk mengukur fleksibiliti bahagian bawah belakang badan dan juga otot di kaki, iaitu hamstring. Jadi, apakah peralatan yang diperlukan? Sudah semestinya alat pengukur jangkauan dengan ketinggian 30.5 cm dan jarak meletakkan kaki adalah pada skala 23 cm. Justru, peralatan tersebut adalah seperti yang dipaparkan dalam video. Warna merah tersebut adalah skala untuk mengukur. Sebelum memulakan prosedur ujian, pelajar perlu mematuhi peraturan ujian iaitu memakai pakaian sukan yang lengkap dan memastikan peralatan itu diletakkan rapat ke dinding supaya ia tidak bergerak. Oleh itu, marilah kita saksikan prosedur ujian jangkauan meluncur.
Langkah pertama, pelajar perlu menanggalkan kasut, kemudian duduk meluncur dalam keadaan kedua-dua belah kaki lurus dan tapak kaki menyentuh papan. Pembantu boleh meletakkan tangan di atas lutut supaya tidak bergerak. Langkah yang kedua pula, tapak tangan kanan hendaklah diletakkan di atas tangan kiri. Kemudian, pastikan hujung jari adalah sama. Maka, langkah seterusnya, pastikan dagu rapat ke dada dan jangkau tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin. Jangkauan tersebut hendaklah dikekalkan sehingga 3 saat. Pada jangkauan dikekalkan pada 3 saat itu, bacaan dikira pada sentimeter terhampir tanpa mengira perpuluhan. Murid diberi 3 kali percubaan dan jangkauan terbaik diambil kira sebagai skor. Maka skornya boleh dikira berdasarkan norma segak mengikut umur.